Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beri pada kita nikmat yang banyak. Maka antara nikmat yang banyak itu ialah bila kita masih lagi dapat meneruskan hayat kita ini, bermakna kita telah berjaya menamatkan Ramadan, bertemu dengan Syawal, dan masih lagi kita bersama dengan Syawal. Alhamdulillah, dapat bersama dengan Ramadan, menyempurnakan Ramadan itu satu bab. Tetapi sejauh mana Ramadan kita itu juga dapat memberi maksimum manfaat yang maksimum, itu cerita lain pula, ya. Ada kawan-kawan kita yang sempat bertemu Ramadan tetapi tak sempat nak tamatkan Ramadan. Bukannya Ramadan yang tinggalkan mereka, tetapi mereka yang tinggalkan Ramadan terlebih dahulu. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Kadang-kadang kita yang dapat menyempurnakan Ramadan, kita syukur pada Allah, dan kita sangat berharap semoga Ramadan kita itu benar-benar Ramadan yang membawa kemuliaan kepada kita, yang menghasilkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka diampunkan baginya segala dosa-dosa yang lalu. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ni kita kena faham, ini bukannya bulan raya. Walaupun tadi dalam gen lah, gen dalam ni. Sebab apa? Sebab raya lah. Sebab kita nak berraya sangatnya. Selalu hari Ahad saya datang okey je jalan. Tapi nampaknya hari ni hari Ahad hari ni jalan lain macam sikit, kan? Jadi ala kulli hal kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala beri taufik sehingga kita dapat juga meneruskan muzakarah kita, kuliah kita pada kitab Penawar Bagi Hati sebagaimana yang kita jadualkan. Cuma saya minta maaf lah, suara saya cedera sikit. Ini lepas raya dia ada macam-macam cobaan dia, kan. Dia ada batuk lah, dia ada apa semua. Nak kata makan tapai banyak, taklah banyak, kan. Tapi yalah, Allah Ta'ala nak bagi jadi juga. Jadi alhamdulillah kita itu sempat sampai bulan 3, kan, kitab. Betul? Betul, bulan Ramadan hari itu sempat tazkirah Ramadan je. Apa dah? Apa hadis tu, kan? Betul. Jadi muka surat 91. Betul, kalau ikut Jawi punya ni lah. Alhamdulillah, kita dah nak habis dah kitab kita ni, insyaAllah. Bab kita ni masih lagi dalam bab yang ke-8, yakni pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan Allah Ta'ala, maknanya kasih akan Allah Ta'ala ini adalah sifat yang ke-8, sifat mahmudah yang ke-8, yang perlu kita usahakan, yang perlu kita wujudkan dalam diri kita. Bukan sekadar tahu tu baru pengetahuan.
Tetapi apa yang kita tahu ini, kita kena jadikan dia sebagai sifat, sehingga menjadi sifat kita. Sifat kita itu ialah kasih akan Allah. Jadi kita kat sini insya-Allah kita teruskan muzakarah sebagaimana yang dibawa oleh musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai, dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Dan jika kuat kasih itu, dinamakan dia asyik. Jadi di sini musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan yang dikatakan sebagai makna kepada kasih akan Allah. Kasih itu, ini dia beri definisi kepada kasih. Jadi apa makna kasih tadi? Maksud kasih tadi ialah, kalau ikut Syekh Abdul Qadir, iaitu timbul kecenderungan hati kita ni. Hati kita ni cenderung kepada sesuatu yang kita sukai. Tu maknanya kita kasih lah tu. Kita cenderung kepada apa yang kita suka. Dan benda yang sedap-sedap ni, yang sesuai dengan yang kehendak kita ini, maka sudah tentu dikasihi akan dia. Dikasihi akan dia. Itu pengertian kepada perkataan kasih itu sendiri. Jadi kasih ini ialah satu kecenderungan hati kita. Satu kecenderungan hati dalam hati kita sukakan akan sesuatu. Dan sesuatu itu sudah tentu perkara yang sesuai dengan kesukaan kita. Sesuatu yang sesuai dengan kesukaan kita. Benda yang kita rasa seronok, benda yang kita rasa sedap, benda yang kita rasa elok pada diri kita, tetapi mungkin tidak pada orang lain. Contoh dia adakah semua orang ni suka panjat gunung? Ada orang kan, ada orang ni dia suka panjat gunung. Lepas satu gunung, habis gunung ni pergi gunung sana, sanggup habiskan ribu-ribu, sebab suka dia akan panjat gunung. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang bukan Subhanahu Wa Taala, bukan semua orang kasih, suka, seronok dapat panjat gunung, kan? Kita tengok, ya Allah, apalah buat susah-susah diri panjat gunung, kan? Tapi bagi dia benda tu benda yang bagus, benda yang seronok, maka cenderung hati dia sukakan perkara itu. Itu maksud kasih. Dan kemuncak ataupun bila kasih tu jadi kuat, perkataan kasih tadi dia akan berubah menjadi asyik. Asyik, cinta. Timbullah cinta tadi. Kasih tadi setakat suka, cenderung tadi, dia akan berubah menjadi asyik, menjadi cinta, menjadi suka. Itu maksud dia. Sebab kasih ni, suka ni, dia ada banyak tahap dia, kan? Dia ada banyak tahap dia. Baik. Kemudian musannif kita memberi makna kata lawan kepada kasih. Kita kata sifat yang mahmudah itu ialah kasih kepada Allah. Hubbullah, mahabbatullah. Maka apa dia lawan kepada kasih? Maka benci. Maka kata pengarang kita, dan makna benci itu, apa maksud benci? Maksud benci itu ialah liar hati daripada sesuatu kerana keadaannya menyakiti. Liar hati. Liar hati ni maksudnya hati kita tak suka. Hati kita tak suka. Hati kita tak cenderung. Hati kita tak nak rapat pun. Liar hati kita itu daripada sesuatu. Kerana apa? Kerana perkara itu menyakiti kita. Sama ada sakit fizikal ke, sakit perasaan ke, sakitlah. Sakit hati, kan? Sakit perasaan. Macam tu. Maka benci, itulah yang dinamakan benci.
Bila hati kita ni tak nak dekat pun dengan satu perkara itu, maknanya liar hati kita itu kerana keadaan sesuatu itu yang menyakiti kita. Jadi maksud menyakiti ialah apa sahaja, termasuk pada perasaan pun menyakiti, maka benci. Dan jika kuat oleh benci itu, kalaulah benci itu kuat, maka benci itu dinamakan akan dia marah dan murka. Bengang sangatlah. Dia benci ni, kita benci je meluat, tetapi sampai satu tahap kita akan jadi marah, berubah menjadi marah pula. Itu kemuncak kepada benci, kan? Benci maka menjadi marah dan murka. Murka tu kalau bahasa Melayu ni, sebab murka ni maknanya raja-raja lah, kita gunakan kepada raja-raja, kan, pada orang bangsawan. Marah ni biasa, tapi maksud dia lebih kurang lah sama. Jadi itulah yang kita nak faham daripada perkataan kasih akan Allah. Kasih tu apa? Dan lawan kepada kasih iaitu benci. Benci tu apa? Maksudnya di sini, bila kita kata kasih akan sesuatu, ia sebenarnya bergantung kepada sifat sesuatu itu sendiri. Macam mana reaksi perasaan kita, reaksi hati kita kepada sesuatu. Kalau hati kita cenderung, maka kasih. Dan kita nak kasih ni kerana perkara tu kita suka. Okey. Manakala kalau hati kita rasa liar, masa tak nak rapat pun, tak nak dekat pun, maka itu nama dia benci. Kenapa benci? Kerana kita ia menyakiti kita, harm kita, dia memberikan rasa tak suka kita, maka itulah yang dinamakan sebagai benci. Itu kita dah nampak gambaran dia dan faham. Maka kata pengarang lagi, dan bahawasanya sebab bagi kasih itu dua perkara. Apa perkara yang boleh menyebabkan kita kasih kepada sesuatu? Apa menyebabkan satu-satu perkara itu hati kita cenderung suka kepada perkara itu? Maka di sini kata pengarang kita, yang pertama berbuat baik, iaitu perbuatan dia. Yang pertama berbuat baik, perbuatan dia. Yang kedua, keelokan. Maknanya kerana benda tu ada benda yang kita tengok elok. Bila kita kata elok, kita suka. Bila kita kata suka, datanglah kasih dia tu. Yang pertama tadi, kerana perbuatan dia tu, kerana kelakuan dia, perbuatan dia, benda yang menyenangkan kita, kita suka juga. Mana dua perkara yang boleh menyebabkan kita suka. Satu kerana perbuatan dia, perbuatan baik dia, ya, kelakuan sesuatu kelakuan yang menyebabkan senang hati kita. Yang kedua ialah apabila elok benda tu, cantik benda tu pada hati kita, pandangan kita, maka ia membawa kepada suka, maka suka itulah menerbitkan kasih. Maka kasih kita akan Allah Ta'ala. Jadi sekarang dia datang bawa kepada Allah. Jadi dia kata musannif, pengarang kita, apakah dia kasih kita akan Allah Ta'ala? Kerana tiada yang berbuat baik, yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripadanya, maka berbuat kebajikan ia akan kita dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita kasih Allah? Pertama, sebab yang pertama tadi, iaitu Allah Ta'ala lah yang menjadi sumber segala kebaikan yang kita dapat. Apa saja kebaikan yang kita dapat sudah tentu datangnya daripada Allah. Walaupun melalui berbagai-bagai, ada melalui orang, kan? Ada melalui benda, kadang-kadang melalui binatang sekalipun. Maka itu tetap juga akhirnya kembali balik dia kepada Allah. Katalah orang buat baik kat kita. Kenapa orang tu buat baik? Oh, kerana hati dia tergerak nak buat baik. Dari mana datang gerak hati dia nak buat baik pada kita?
maka itu balik kepada Allah yang pegang hati. Macam tu. Maknanya apa sahaja, akhirnya kebaikan itu pasti berbalik ia kepada Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu, bila kita nampak hakikat ini, sebab itulah layaklah bagi Allah Ta'ala itu untuk kita kasih. Jadi itu yang kita kena faham. Perkara yang pertama kita kena faham, bahawasanya kasih Allah Ta'ala itu kerana perbuatan Allah. Banyak yang Allah Ta'ala lakukan, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, perkara yang kita suka, yang kita elok, yang kita perlukan. Semua datang daripada Allah. Contohlah, kita dapat bernafas. Dapat bernafas ni kerana ada oksigen kan. Kenapa yang corona, COVID orang takut sangat dulu? Dululah kot, sekarang pun kan. Ialah bila kena je, dia attack paru-paru, menyebabkan tak boleh bernafas. Sebab apa? Oksigen tak dapat nak masuk, nak proses dalam paru-paru. Dia rosakkan paru-paru. Sebab tu bila orang kena COVID, dia akan cek apa ni dia panggil oksigen meter tu kan. Cek oksigen dalam badan tu bertambah ke berkurang ke, tinggi ke, elok ke tak elok. Kan? Jadi sebab apa? Sebab ini tak cukup udara ataupun oksigen tu sendiri. Siapa yang bagi oksigen ni? Macam sekarang ni yang kita dapat bernafas ni, kita pernah minta tak cukup oksigen? Ada tak? Subuh tadi siapa yang berdoa, ya Allah, cukupkanlah oksigen aku hari ni? Ada kita minta? Tak ada kan? Tapi Allah bagi tak? Ini perbuatan Allah. Allah bagi, itu perbuatan Allah. Kan? Jadi kerana banyak perbuatan-perbuatan baik, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang Allah beri itu perbuatan. Nikmat tu benda lah, tapi beri itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Maka di sinilah yang kita menyebabkan kita kena nampak, walau macam mana sekalipun kebaikan, keelokan, perkara yang bagus yang sampai kepada kita, hakikatnya datang daripada Allah. Datang daripada Allah Ta'ala. Datang daripada Allah. Itu dia termasuk dalam perkara pertama yang membawa kepada kita ini, membawa kepada suka kita, kasih kita akan Allah, iaitu berkait dengan perbuatan. Yang kedua, kata pengarang kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili lagi, dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokan yang pada alam ini semuanya daripada bekas kudrat Allah Ta'ala, dan adalah kudratnya itu setengah daripada segala makna keelokannya dan kebesarannya. Okey. Jadi sebab yang pertama, kita suka satu-satu perkara ialah kerana perbuatan baik dia. Yang kedua, kerana elok dia. Maka dari Allah Ta'ala pun macam tu juga. Daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan ini, kita dapat tengok keelokan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehebatan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Itu maksud dia. Jadi kita, walaupun kita tak nampak lah, macam dalam syurga besok kita nampak Allah betul, kita nampak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi sekarang ini kita boleh nampak kudrat dia, kuasa dia. Bila kita tengok cantiknya, katalah kita berjalan satu jalan, nampak pemandangan dia cantik, siapa yang buat ni semua? Allah yang Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang cipta, datang daripada kudrat Allah. Tak ada orang boleh buat matahari terbit tu cantik, matahari tenggelam tu cantik, kan? Orang buat ambil gambar, orang lukis, orang abadikan kerana cantik, kan? Ini semua daripada mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kata, pergilah melancong kat sini kerana tempat ni cantik, tempat ni elok, cantik. Siapa yang buat tempat tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ini adalah paparan kepada kudrat Allah. Maka kalau kita rasa kagum dengan ciptaan Allah,
kagum dengan keelokan alam ini, maka sudah layak lagi untuk kita rasa kagum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kagum kita itulah akhirnya membawa kita kepada suka. Suka itu membawa kita kepada kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sekarang tuan-tuan perempuan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, selesai daripada Syekh Abdul Qadir kita ini membawakan perbincangan berkenaan dengan sebab kenapa kita timbul kasih kita kepada Allah. Kenapa kita patut rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah bawa perhatian kita kepada apa pula? Iaitu dan bahawasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Bila kita sayang, bila kita kasih, bila kita cinta, macam tu, sudah tentu ada alamat dia, kan? Sudah tentu ada alamat dia, ada petanda dia, mesti ada, mesti ada. Apa dia? Jadi kata pengarang kita, alamat bagi kasih Allah Ta'ala itu banyak benda yang terlibat, banyak cara, petanda-petanda, alamat-alamat seseorang itu kasih akan Allah. Setengah daripadanya, maksud setengah tu maknanya sebahagiannya ialah mendahulukan oleh seseorang akan mengejerka yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Bila kita kasih, kita sayang, kita suka pada seseorang, maka kita akan jadi sensitif dengan apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Betul? Kan? Kita akan jadi sensitif pada apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dan kita akan dulukan apa yang dia suka lebih daripada apa yang kita suka. Itu kalau sesama makhluk. Lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih lagi lah. Bila kita kasih betul, kita sayang, kita cinta Allah, kita kasih kepada Allah, maka kita akan dulukan, kita akan utamakan apa yang Allah Ta'ala nak daripada apa yang nafsu kita nak. Mudah cerita, waktu subuh, nafsu kita nak apa? Waktu subuh nak tidur lah kan. Tapi Allah kata apa? Kau kena bangun semayang subuh. Bangunlah kita. Bangunlah kita pun. Itulah menunjukkan kita membuktikan, kita cuba nak buktikan pada Allah kasih kita pada Allah. Tapi kalau orang ni tak kasih kepada Allah, dia tak kisah. Dia tak kisah. Katalah pula kita sehari tu letih sangat, macam mana entah, terbabas. Terbabas kita, bangun lambat. Apa perasaan kita bila terlepas subuh? Allah menyesal galat kita, betul tak? Sebab apa? Sebab kita tahu Allah berat, aku dah langgar perintah Allah. Tapi kalau orang yang tak kisah kepada Allah, tak ada masalah. Allah lambatlah pula hari ni, okey, relax dia kan. Tak ada rasa susah hati, tak ada rasa apa. Tak ada rasa susah hati. Sebab apa? Hubungan hati dia dengan Allah itu, cinta dia tu tak betul-betul kuat. Kalau kita ni suka pada, cinta pada Allah, kita akan sangat sensitif dengan apa Allah suka, apa Allah tak suka. Dan kita sangat-sangat mendahulukan apa yang Allah suka daripada apa yang kita suka. Baru subuh tadi saya kuliah subuh kat Putrajaya. Satu datuk ni tanya saya, Ustaz, dia kata, untuk korban ni saya dah rancang dah. Saya nak beli 1 ekor lembu. Saya nak beli 1 ekor lembu. Lepas tu saya nak agihkan pada 7 bahagian tu pada saya, isteri saya, anak-anak saya. Mana elok dapat 7 bahagian lembu. Oh kan, 7 bahagian lembu. Semua saya satu keluarga ni dapat buat korban nanti. Surau ni dah mesyuarat dah korban. Dah.
Belum? Belum ke dah ni? Angguk kejap alien saya pun dah tak faham dah. Seorang dah, seorang belum. AJK kata dah lah kot. Dah mesyuarat dah. Masya Allah. Satu bahagian berapa ratus? Tanya terus. Apa dia? Tak dapat lagi? Dapat dah harga? Okey. Jadi Datuk ni tanya saya, Ustaz, saya dah cari dah ni, mana saya dah rancang, insya-Allah tahun ni saya akan buat korban 7 bahagian untuk seekor lembu tu, saya akan bagi pada keluarga saya. Saya satu bahagian, isteri saya satu bahagian, anak saya, anak nombor 1, anak nombor 2. Habis 7 bahagian. Mana lebih afdal, mana lebih baik daripada saya sembelih seekor kambing? Mana seekor kambing ni saya seorang dapat. Sebab lembu ni saya boleh buatkan untuk semua ada keluarga saya. Atau saya buat kambing seekor. Tuan-tuan rasa yang mana satu? Yang mana satu? Bagus. Lembu. Lembu lah besar. Besar lembunya. Betul? Tuan-tuan. Ini untuk walaupun dah mesyuarat, tapi saya sebutlah kat sini malam ni. Semoga boleh jadi panduan. Yang pertama sekali, semua ahli karya semua kena ada azam untuk buat korban. Okey? Kita jangan buat jadual. Tahun lepas dah korban, tahun ni tak payah. Lagi tahun lagi sekali baru nak korban pula, tak boleh. Rugi kita sangat-sangat. Sebab Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, tidak ada amal anak Adam ini yang lebih afdal pada hari 10 Zulhijjah tu, Aidil Adha, lebih daripada membuat sembelihan korban. Tak ada amalan boleh challenge amalan sembelih korban pada 10 Zulhijjah nanti. Maknanya tidak ada perkara lain yang lebih perlu kita utamakan lebih daripada korban. Jadi setiap kita ni start daripada bulan Syawal sudah kena mula buat persiapan untuk ibadah korban. Ramadan hubungan dia ibadah puasa. Syawal hubungan dia ialah ibadah haji. Sebab bulan Syawal bermulanya bulan-bulan haji. Apa maksud? Daripada bulan Syawal bermulalah miqat zamani bagi haji. Bermulalah had masa untuk bermulanya haji. Maksudnya macam tu. Kalau orang tu buat haji tamattu', maknanya haji dia tu berbeza dengan umrah. Dia dah boleh buat dah umrah bulan Syawal, niat untuk haji tamattu' dia. Dia buat bulan Syawal, dia balik dulu rumah, nanti dekat haji dekat wukuf nanti besok, baru dia pergi Mekah balik. Boleh. Sebab apa? Ini dah bulan Syawal, dah bermula bulan haji. Jadi kalau bulan haji ni, bila kita sebut bulan haji, ibadah haji ni masalah dia bukan semua orang boleh pergi. Betul? Malaysia 2 tahun tak pergi haji. Orang Malaysia, corona punya pasal kan. Sekarang ni nak tanya, tahun ni siapa pergi haji ni? Jemaah kita, ada? Ada yang dah dapat tawaran pergi? Ada dah. Alhamdulillah. Dah tunggu punya lama kan. Alhamdulillah dapat pergi. Orang amalan sepanjang Syawal ini, orang yang dapat pergi haji, maka dia kena mulakan persiapan haji dia. Persiapan fizikal, persiapan mental, persiapan material, persiapan spiritual. Semua persiapan ni dah kena buat daripada sekarang. Dah boleh cari dah slipper-slipper yang sesuai nak berjalan jauh-jauh. Kerana maktab ni insya-Allah paling dekat pun 1 kilo. Maktab haji paling dekat dah tak ada yang dekat lagi dah. Aku tadi ambil package yang mahal-mahal tu lah. Kalau setakat muasasah yang biasa kita ni, insya-Allah tak kurang 1 kilo lah paling dekat. Bila 1 kilo ni tuan-tuan, dia tak ada shuttle. Menapaklah jawab dia nak pergi
ulang alik Masjidil Haram. Ulang alik Masjidil Haram menampak tuan-tuan. Jadi kena kasut yang sesuai, slipper yang sesuai. Kan? Jadi kita dah kena buat persiapan dah. Berlatihlah berjalan tu. Berjalan. Kalau datang surau ni, kalau mampu daripada rumah kita dah berjalan datang surau. Sebab kat sana besok macam itulah nanti kita 5 waktu nak sembahyang kat Masjidil Haram tu. Kalau rumah jauh sangat nak datang dengan ke surau ni, parking kereta tu jauh sikit. Niat nak berlatih berjalan ke surau. Sebab kalau kita tak berlatih tuan-tuan, alas-alas dah sampai Mekah pun sembahyang dalam bilik nanti. Tak pergi, tak duduk sembahyang dalam maktab, dalam hotel, dalam hostel. Tak pergi ke Makkah, tak pergi ke Masjidil Haram. Sebab kita tak latih. Daripada Syawal ini dah latih dah. Bangun tahajud. Alhamdulillah lah, kita dah biasa latih sebulan Ramadan. Bangun sahur. Kekalkan bangun sahur pukul 5 tu. Tetapi tukar saja. Kalau ada niat nak puasa boleh makan. Tak makan, tak puasa, kita tukar dengan amal-amal. Kenapa? Kalau kita tak biasakan bangun di tanah air, di tanah suci pun dia tak bangun juga tuan-tuan. Jangan ingat bila masuk Mekah je automatik kita jadi lebay. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Kalau kat tanah air ni kita tak biasakan duduk dalam masjid, dah sampai Mekah pun kita tak selesa, tak suka duduk dalam masjid. Percayalah. Dia excited sehari 2 tu je. Kena duduk sebulan kat Mekah nak tunggu wukuf. Boring ulang alik masjid dia tak buat benda lain. La haula wala quwwata. Itu saya pernah dengar tu kat Mekah tu. Dia duduk bercakap sama dia lah, tak daripada satu maktab ke apa ke. Boring lah kita ni kan, nak tunggu wukuf ni sebulan duduk ulang alik semayang macam tu je. Jadi lah dia akan melencong. Dia pergi tawaf kedai, pergi tawaf apa, cari mulalah. Sebab boring nak pergi ulang alik masjid. Sebab apa? Sebab dia kat kampung dia tak latih pergi masjid. Tak duduk lama-lama dalam masjid. Tak latih iktikaf dalam masjid. Itu keadaan dia. Okey. Persiapan material. Duit nak tinggal banyak mana, bekal nak bawa banyak mana. Yang bayar kat tabung haji tu dah cerita lain lah. Tak apalah, tabung haji uruskan. Yang kita kat sana ni pula. Jadi semua kena buat. Spiritual dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, itu untuk orang yang dapat pergi haji, alhamdulillah. Yang kita tak pergi haji ni nak buat apa? Nganga? Tak tuan-tuan. Kita, persiapan kita daripada Syawal ini ialah persiapan ibadah korban, iaitu amalan paling afdal pada 10 Zulhijjah. Kita kena buat korban. Sunat dia, hukum dia sunat muakkadah. Setiap orang digesa sangat untuk buat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkadah dan juga fardu bukan fardu, sunat kifayah. Ada sunat kifayah. Fardu kifayah biasa dengar. Sunat kifayah tak benar. Sunat kifayah ni macam ni. Setiap orang sunat buat korban. Okey? Faham kan? Maknanya kalau orang tu dia tak buat, berdosa tak? Tak berdosa. Sebab dia sunat. Bila satu perkara sunat kita tak buat, maknanya kita buat perkara makruh. Dia macam tu, dia opposite kan. Kalau kita tak buat benda sunat, kita buat benda makruh. Faham? Aidil Adha sepatutnya kita buat korban. Itu sunnah dia. Bila kita tak buat yang sunat ni, automatik kita buat benda yang makruh. Maknanya kalau kita tak buat korban, sepanjang Aidil Adha tu, kita buat benda makruh. Yang kata sunat kifayah ialah, tetapi kalau dari satu rumah, seorang keluarga je buat, salah seorang je ahli keluarga buat, terlepaslah makruh ke atas ahli keluarga yang lain. Faham? Kalau satu rumah tu ayah je buat,
maka semua satu rumah tadi terlepas daripada terkena makruh tadi. Selamatlah dia. Selamatlah orang tu daripada makruh. Sebab apa? Bapa aku dah buat, suami aku dah buat, atau isteri yang buat, selamatlah. Anak sulung yang buat, selamatlah. Tetapi untuk satu keluarga, satu rumah dia panggil. Kalau kita ada anak dah kahwin duduk rumah lain, dia buat, kita tak boleh tompang. Itu hal rumah dia, maka tak termasuk rumah kita. Kita kena tetap usahakan buat juga. Carilah wakil seorang, macam mana supaya dapat setiap rumah ini ada korban. Faham? Okey tu maksud sunat kifayah. Kalau tak, satu rumah tu semua makruh. Katalah satu rumah tu pula duduk dua keluarga. Duduk dua keluarga, tingkat bawah keluarga lain, tingkat atas keluarga lain. Ini satu bumbung, Ustaz. Tapi dia berbagi dua keluarga ni, maka tak dikira satu rumah, dikira dua rumah. Maka masing-masing jadi itu kita kena faham supaya kita dapat perkara yang maksimum. Dan kenapa kita kena buat korban? Kerana besar sangat ganjaran dia. Pahala korban ni berapa pahala korban? Tahu tak? Saya tak tahu. Yang saya boleh cerita macam ni. Nak tahu banyak mana pahala korban? Sembelih lembu, kiralah berapa helai bulu yang lembu tu ada. Kata Nabi SAW, setiap helai bulu kambing, setiap helai bulu binatang korban itu diberikan sebagai satu hasanah kepada orang yang melakukan korban. Allahu Akbar. Bulu kambing ada berapa helai? Wallahu alam. Kan? Cuba Google tengok. Kok ada dalam Google. Jumlah helai seekor bulu kambing ada berapa? Banyak, itulah hasanah kita akan dapat. Dan sebelum menitis satu titis darah korban yang kita sembelih itu, Allah ampunkan dosa kita semua, dosa kita. Masya Allah. Besar korban ni, tuan-tuan. Jadi daripada Syawal kita dah mula buat persiapan. Baguslah. YJK sini dah mesyuarat dah. Jadi kita kena buat. Baik. Jadi sekarang ni kita nak buat dah korban. YJK pun dah mesyuarat. Di sini kita kena buat korban. Ni berbalik pada soalan Datuk tadi ni. Kita kena buat korban mengikut yang Allah paling suka. Bukan ikut suka kita. Betul? Kita kena buat korban ikut Allah paling suka, bukan ikut suka kita. Barulah korban kita tu ada kualiti, ada nilai, ada mutu dia. Okey. Jadi korban ini ada berapa jenis binatang korban yang boleh kita buat korban? Ada berapa jenis? Ini soalan pekah sikit. Yang pertama, apa dia? Unta. Yang kedua? Yang ketiga? Kambing. Yang keempat? Habis dah? Habis dah? Ayam tak ada? Tak cukup, tuan-tuan. Dia 4 kategori dia. 4 kategori. Menatang apa lagi, Ustaz? Pertama, unta. Dengar betul-betul ni, saya nak cerita ni. Masa tak ada. Nak habis apa masa. Korban yang paling afdal sekali, kalau kita mampu dan memang benda tu ada, binatang tu boleh kita dapat, korban yang paling afdal ialah seekor unta. Seekor unta. Ada tak unta? Tak ada. Surau ni tak buat unta, korban unta. Tak ada. Tak ada. Payah nak dapat, Ustaz. Baik. Tak dapat unta. Atau ada, tak ada duit pula nak beli unta. Baru kita turun kategori kedua. Seekor lembu. Kerbau tu sekali dalam lembu tu juga. Seekor lembu. Baru pergi kepada seekor lembu. Jangan kita tekan lembu terus.
Cuba unta. Oh, memang mustahil unta. Baik. Baru pergi seekor lembu. Seekor lembu maksudnya seorang penama. Bukan seekor lembu 7 orang. Seekor lembu untuk seorang penama. Itulah korban kategori kedua afdal. Tak ada yang tu tak mampu. Allah, lembu seekor berapa? 5,000 Tak ada duit lah sampai 5,000. Kalau saya bayar agak 5,000 buat korban ni, tak bayar rumah sewa lah saya. Tak dapat bayar kereta lah saya. Tak dapat bayar bil api air. Tak boleh. Jangan sampai macam tu. Maka, tak. Okey, pergi pilihan ketiga. Kategori yang ketiga afdal ialah seekor apa? Seekor biri-biri. Seekor biri-biri atau kibash sejenis. Itu satu kategori. Kibash payah nak dapat sini. Seekor biri-biri. Biri-biri memang kena seekor je lah. Tak boleh bagi 7 pula. Seekor biri-biri. Seekor biri-biri. Payah nak dapat biri-biri. Baru pergi yang keempat. Tadi 3 kan? Afdal yang keempat. Seekor kambing. Dia lain tu. Biri-biri dengan kambing ni beza. Tak ada biri-biri baru pergi kambing. Itu nombor 4 punya darjat. Ini darjat keempat. Bawah. Bukan darjat keempat tinggi. Darjat pertama first class, second class, third class, fourth class ni. Ni kelas nombor 4. Seekor kambing berapa ribu sekarang? Tak tahulah, lepas Covid ni katanya semua naik harga. Selalunya kalau sebelum ni kambing boleh dapat 700, boleh dapat 1,000. Harga-harganya masih kekal lah kot. Wallahu alam. Saya pun tak try tanya lagi lah. Saya alhamdulillah untuk tahun-tahun 2-3 tahun sebelum, tahun lepas lah, Covid tak Covid pun, alhamdulillah saya dapat. Saya selalunya saya dapat biri-biri. Nak buat lembu saya tak mampulah. Biri-biri tu dapat lagi lah, usahakan. Dia mahal sikit je daripada kambing. Tak beza sangat lah. Ikat perut sikit, InsyaAllah boleh beli biri-biri. Cuma nak dapatkan tu, sebab jarang orang pelihara biri-biri. Tapi kalau ada cara dia untuk dapat, usahakan yang tu. AJK surau kena buat iklan ni. Siapa nak lembu, siapa nak unta, siapa nak kambing, siapa nak biri-biri. Tak ada, tak mampu lah ustaz. Kambing mahal sangat. 1,200 dah naik harga. Tak mampu saya. Nanti tak beli susu pula anak. Okey. Baru buat pilihan yang ke berapa? Ke berapa ni? 5. Ke-5 apa dia? Apa dia? 1 bahagian unta. 1 bahagian unta. Confirm dah tak ada. Kalau saya unta tak ada, 1 bahagian unta pun tak ada jugalah. Dah tak ada, baru ambil kategori yang ke-6. Darjat yang ke-6 paling bawah, iaitu yang paling akhir, paling bawah, paling koman sekali. 1 bahagian lembu. Baru datang lembunya. Baru datang sebahagian lembu. Jadi saya balik kepada soalan Datuk tadi. Sekarang ni berdasarkan keterangan ini, ni soalan kebat sikit. Berdasarkan keterangan urutan keafdalan binatang korban ini, yang mana satu Datuk tu lebih afdal buat? Kambing. Kalau untuk diri dia, kambing lebih afdal daripada seekor lembu. Dia bagi 7 sebab dia mendapat kategori yang ke-6. Kambing at least dapat nombor 4. Nak lagi bagus, upgrade sikit, dapat biri-biri, kategori nombor 3. Kalau dia tu memang mampu, belilah seekor lembu untuk diri seorang, dapat nombor 2 punya kategori. Faham? Jadi insya-Allah harap-harapnya jadi surau ni patutnya ambil inisiatif lah, tapi apa orang kata, cerewet lah sikit, supaya tawarkan kepada ahli karyah ini mengikut, supaya semua jangan kita kira mudah.
Semua lembu. Padahal dia mampu ni untuk kambing. Kesian dia tuan-tuan. Tak pasal-pasal kerana kita tak bagi peluang. Kan? Dan dia pula sampur dia pun tak tahu, tak reti. Dah. Padahal dia mampu je nak kambing seekor. Kan? Cuba mesyuarat balik, boleh? Bawa mesyuarat balik. Kau tahu ni tak ada lembu pula tu rupanya. Semua nak kambing semua. Dapat 40 ekor kambing. Kan? Sebab semua nak afdal. Semua nak afdal. Sekarang ni terpulanglah pada kita, tepuk dada, tanya iman. Ini berbalik juga kepada yang kita belajar tentang kasih akan Allah Ta'ala. Bila kita kasih sungguh akan Allah, walaupun kita suka lembu, nampak gah seekor lembu, satu keluarga sembelih seekor lembu, tapi hakikat sebenar dia hanya nombor 6. Sekarang kita nak utamakan gah kita tu ke? Kita nak utamakan gah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bergantung pada cinta kasih kita pada Allah. Orang yang betul-betul cinta kasih dia akan Allah Ta'ala, dia akan utamakan apa yang Allah suka lebih daripada apa yang dia suka. Itu kaitan dia. Itu saya tak cerita lagi dari segi warna binatang pula. Warna binatang, maknanya yang kalau grade A ni apa dia? Unta. Seekor unta untuk seorang penama. Unta tu jantan, warna putih, A. Kalau lembu jantan, warna putih, A plus tu. Kalau biri jantan, warna putih. Kalau kambing putih, kambing jantan, warna putih, itu A plus. Macam tu. Tak ada putih ustaz, kuning. Tak ada kuning, perang, brown. Tak ada perang, brown, merah. Tak ada merah, tompok hitam dan putih, macam lembu New Zealand tu, tompok hitam dan putih. Tak ada juga tompok hitam dan putih. Last kategori baru hitam. Jadi Arab AJK surau masa tempah binatang, cari binatang, tempah binatang untuk korban, bagi syarat pada orang tu, supplier, saya nak ni untuk korban, nak warna putih. Kalau tak ada warna putih, kuning. Kalau tak ada kuning, coklat. Macam tu. Dalam fiqh diharuskan untuk kita spesifikkan. Cuma seeloknya bagi pilihan lah, jangan rigid sangat, takut tak ada binatang tu kan. Jadi 2-3 color kita bagi tu, insya-Allah. Kalau tak, memang hitam je lah kita dapat. Bagus korban tu, tetapi grade tu tidak A++ lah. Sebab warna dia tidak warna binatang yang ni. Antara betina dengan jantan lebih afdal, kecuali jika antara jantan dengan betina tu, betina lebih gemuk, maka ambil yang lebih gemuk. Afdal lebih gemuk walaupun dia betina. Tapi kalau sama-sama gemuknya, ini jantan, ini betina, utamakan yang jantan. Itu baru betul. Kita utamakan korban yang Allah Ta'ala suka. Bukan kita suka-suka je kita korban yang kita suka. Kita usahakan yang terbaik, yang paling kita mampu. Jangan banding orang. Oh, dia ambil kambing, aku pun kena ambil kambing. Jangan, itu bukan maksud Allah Ta'ala buat macam tu. Tapi kita kena suluh kita. Aku mampu apa? Unta? Aku mampu apa? Lembu seekor? Biri-biri seekor? Kambing seekor? Oh, aku tak mampu. Sebahagian lembu. Alhamdulillah. Kalau itulah yang paling kita mampu, baru kita ambil kategori yang ke-6. Tapi kalau kita mampu kategori 4, kategori 3, ambillah kategori 3, kategori 4. Kalau mampu kategori 5. Jadi insya-Allah, semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ni usahakan cinta kasih kita pada Allah, sehingga kita benar-benar dapat utamakan cinta kasih kita pada Allah melebihi apa yang kita suka. Kita utamakan apa yang Allah Ta'ala suka. InsyaAllah. Ada soalan?
Ada soalan? Saya pun tak boleh nak lebih dah. Suara nak habis dah. Bateri nak habis dah. Tak ada Jadi semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham amal yang kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.